atau mendesak. Di Timur Tengah, Iran berjanji akan membalas selepas Amerika Syarikat merampas kapal kargo Iran di tengah-tengah krisis di Selat Hormuz. Kerajaan Iran menyifatkan tindakan itu sebagai pelanunan bersenjata dan menjadikan insiden tersebut sebagai satu lagi petanda bahawa gencatan senjata berada di hujung tanduk. Pada 20 April 2026 ini, apa yang kelihatan seperti peluang untuk perbincangan baru telah sekali lagi bertukar menjadi suasana ketegangan, ancaman, dan tekanan langsung ke atas Teheran. Apa yang berlaku adalah secara langsung. Amerika Syarikat berkata bahawa kapal pemusnah mereka telah memintas kapal Iran Tosca selepas mendakwa bahawa kapal tersebut cuba untuk melanggar sekatan laut yang dikenakan ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Menurut Associated Press, terdapat amaran berulang kali selama 6 jam. Selepas itu, kapal tersebut telah terkena di bahagian bilik enjin, kehilangan keupayaan untuk meneruskan perjalanan dan akhirnya didekati oleh tentera Amerika. Siapa yang berada di tengah-tengah pertembungan baru ini? Di satu pihak, kerajaan Trump, Komando Pusat Amerika Syarikat dan tentera yang melaksanakan sekatan itu. Di pihak satu lagi, Komando Tentera Bersama Iran, Presiden Masoud Pezeshkian dan diplomasi Iran yang kini menuduh Washington mensabotaj sebarang peluang sebenar untuk berbincang. Nama kapal itu kini menjadi simbol kepada fasa baru ini. Ia bukan lagi sekadar ancaman lisan, tetapi tindakan fizikal dengan rampasan di laut dan mesej ketenteraan. Bila dan di mana perkara ini berlaku juga menerangkan betapa besarnya krisis ini. Rampasan itu berlaku pada hari Ahad di kawasan Teluk Oman yang berkait dengan Selat Hormuz, laluan penting untuk minyak dunia. Dan di sinilah terletaknya isu yang paling serius. Kerana Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran sejak minggu lepas, manakala Iran pula kembali menyekat pelayaran di kawasan tersebut. Washington mendakwa bahawa kapal kargo itu cuba memecahkan sekatan tersebut. Teheran pula membalas dengan mengatakan bahawa kapal itu datang dari China dan tindakan menahan kapal itu adalah tidak sah. Retorik Iran meningkat serta-merta, tetapi fakta utama sebenarnya adalah lain. Sekatan itu bukan lagi sekadar ancaman, tetapi telah menjadi operasi sebenar dengan pemintasan, tembakan dan pengambil alihan kawalan kapal tersebut. Kenapa perkara ini sangat penting? Kerana Selat Hormuz biasanya menampung kira-kira 1/5 daripada perdagangan minyak global selain gas, baja dan kargo strategik lain. Reuters melaporkan bahawa pada hari Isnin itu, trafik di selat tersebut hampir lumpuh sepenuhnya dengan hanya 3 penyeberangan dalam masa 12 jam. Dalam erti kata lain, ketegangan itu kini bukan lagi sekedar retorik. Ia sudah menghalang haluan, menakutkan syarikat insurans, meningkatkan kos penghantaran dan menambah ketakutan. Pasaran telah memahami mesej itu. Pada masa yang sama, Reuters melaporkan bahawa harga minyak Brent naik sebanyak 4.8%. Ini berlaku kerana para pelabur mula bimbang tentang kemungkinan runtuhnya gencatan senjata dan fasa baru serangan, tindakan balas serta sekatan. Pada masa yang sama, diplomasi memasuki zon kelabu. Terdapat jangkaan mengenai satu lagi pusingan perbincangan baharu di Pakistan dengan persiapan keselamatan di Islamabad dan kehadiran awal pasukan Amerika. Iran mula memberi isyarat bahawa mereka tidak berniat untuk mengambil bahagian buat masa ini. Gencatan senjata yang akan tamat sehingga hari Rabu sekali lagi dianggap rapuh dan tidak pasti. Secara praktikal, penahanan kapal itu telah menolak rundingan ke belakang. Terdapat juga butiran yang menambah tekanan antarabangsa. China menunjukkan kebimbangan terhadap pemintasan itu dan meminta semua pihak untuk bertenang, selain menggesa agar laluan normal di selat itu disambung semula. Ini memberi kesan kerana, menurut Reuters, Beijing adalah pembeli utama minyak Iran. Ucapan dari pihak Iran cuba menunjukkan kekuatan dengan menyifatkan operasi itu sebagai lanun bersenjata. Tetapi apa yang dapat dilihat ketika ini ialah rejim tersebut semakin terdesak akibat tekanan yang semakin nyata di lautan, dalam ekonomi dan di meja rundingan. Iran mengancam untuk membalas. Kerana mereka tahu bahawa jika rampasan seperti itu berulang, keupayaan mereka untuk mengeksport, membiayai jentera negara mereka dan mengekalkan kawalan terhadap krisis akan menjadi semakin terhad. Oleh itu, tindakan balas yang dijanjikan tidak lahir dalam suasana yang stabil. Ia lahir dalam satu peningkatan ketegangan yang menunjukkan kegelisahan, keletihan dan kehilangan pengaruh.
keadaan akhirnya adalah serius. Apa yang bermula sebagai rampasan kapal kargo kini boleh membuka fasa yang lebih berbahaya di Teluk. Iran berjanji untuk membalas. Amerika Syarikat terus memberi tekanan dan Selat Hormuz kekal di tengah-tengah pertikaian yang melibatkan tenaga, perdagangan dan kuasa ketenteraan. Ini adalah tindakan konkret di laut dengan kesan serta-merta terhadap suasana di rantau ini dan pasaran antarabangsa. Persoalannya sekarang ialah bagaimana Teheran akan bertindak balas. Dan jawapan itu penting kerana sebarang serangan baru, pemintasan atau sebarang cubaan untuk memecahkan sekatan boleh menolak krisis ke tahap yang lain. Iran menggunakan ungkapan lanun bersenjata untuk cuba menjadikan insiden ini sebagai isu politik. Tetapi hakikatnya, rampasan itu telah mendedahkan kelemahan, meningkatkan tekanan dan menunjukkan bahawa konfrontasi telah memasuki fasa yang lebih tegas.